Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kepada semua yang dapat mengikuti siaran video ini di mana saja berada, saya pertama sekali nak ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak ucap terima kasih kepada semua yang telah pun memberi sentuhan mereka berdasarkan kepada kepakaran, kebolehan, kemampuan bagi menjadikan Yayasan Basmi Kemiskinan pada tahun 2023 ini nanti berumur 33 tahun. Bersempena dengan melangkah masuk ke tahun 2023, insya-Allah kita telah pun meninggalkan segala apa sahaja kesulitan, kesusahan, kejayaan yang berlangsung sepanjang tahun 2022 yang lalu. Dan pada penghujung tahun 2022 ini, kita telah pun digegarkan oleh satu runtuhan tanah yang berlaku di kawasan Batangkali. Di kawasan Batangkali, kawasan di mana yang amat dekat dengan Yayasan Basmi Kemiskinan punya perasaan, punya aktiviti dan sebagainya. Dan telah menyebabkan kematian. Kita mengucapkan takziahlah kepada semua keluarga dan kita berharap sangat agar selepas daripada ini semua orang berhati-hati kerana apa yang kita sebutkan kemalangan ini tak dapat nak diduga. Berhati-hatilah semua. Tahun 2023 akan menjadikan tahun yang sangat mencabar kepada Yayasan Basmi Kemiskinan, kepada ahli-ahli lembaga pemegang amanah, kepada ketua-ketua jabatan, kepada karyawan keseluruhannya, kepada mereka-mereka yang sedang berada di institusi-institusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Tahun 2023 dikatakan ekonomi amat sukar, dikatakan begitu. Namun gerakan Basmi Kemiskinan ini ianya tidak menganggarkan apa-apa bakal berlaku kerana usaha dan ikhtiarnya sentiasa dalam nak menentukan supaya status kehidupan kepada semua masyarakat, rakyat pada negara ini sentiasa dibela, sentiasa diperhatikan, sentiasa diberi bantuan agar daripada miskin tegar mereka jadi miskin, daripada miskin mereka berangkat kepada berhijrah menjadi orang yang sekarang ni kita sebut B40, M40 dan sebagainya. Yayasan Basmi Kemiskinan telah ada satu pendekatan yang kita sebut BK. Bermaksud Basmi Kemiskinan, Banner Kesejahteraan. Maka terangkumlah apa yang saya sebutkan di awal tadi. Mengikut SDG, ya, Sustainable Development Goal yang telah diisytiharkan oleh bangsa-bangsa bersatu, memberikan garis panduan sasaran dan gerak kerja sebanyak 17 sasaran, 17 matlamat kepada NGO dan kerajaan dan negara-negara di seluruh dunia. Dan di antara 17 sasaran yang telah dikemukakan oleh bangsa-bangsa bersatu ini, kita melihat 5 perkara. 5 perkara telah pun menjadi matlamat kepada Yayasan Basmi Kemiskinan. Pertama, nombor 1 di bangsa-bangsa bersatu dan memang menjadi nombor 1 juga dekat YBK, iaitu tiada lagi kemiskinan. Yang kedua, tiada lagi kelaparan. Yang ketiga, kesihatan dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan berkualiti. Yang kelima, yang itu yang nombor 17-nya pula, ialah kerjasama strategik. Ini ialah pendekatan YBK selama ini. Dan bila disebut kesihatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualiti, ini bermaksud Basmi Kemiskinan, Banner Kesejahteraan. Alhamdulillahirabbil alamin, kerana apa yang diungkapkan oleh
United Nation pada tahun 2015 ini, kita telah pun melaksananya sejak daripada tahun 1991-92 lagi kita dah mula. Tetapi oleh kerana kita sebagai sebuah NGO yang kecil di sebuah negara, maka kita tidak dapat mewar-warkan pendekatan-pendekatan kita. Rupa-rupanya, apa yang kita fikirkan sama yang difikirkan oleh United Nation bagi menentukan supaya semua gerak kerja yang nak dilaksanakan oleh NGO atau kerajaan bagi sesebuah negara itu sudah diberi panduan 17 dan 5 daripadanya memang menjadi apa yang kita telah laksanakan sekarang. Kita nak menyeru kepada karyawan-karyawan kita supaya lebih peka melihat apakah pendekatan-pendekatan baru untuk mengisi sasaran, nak mencapai matlamat sasaran ni tadi. Apakah pendekatan-pendekatan baru? Halnya sama, tapi pendekatannya. Bagaimana apa yang kita sebutkan seseorang miskin itu, nak kita hijrahkan dia daripada miskin kepada seorang yang mampu melahirkan pendapatan sendiri dengan apa yang kita panggil rujukan kepada ciri-ciri yang kita dah laksanakan ataupun ciri-ciri yang terdapat kepada peserta itu sendiri. Misalnya dia pandai masak misalnya. Bagaimana ciri pandai masak itu nak kita perkayakan, nak kita suburkan supaya dia masakannya yang enak, yang sedap itu bukan saja dapat dinikmati oleh banyak orang, tetapi dapat mengembeling pendapatan kepadanya. Bagaimana perkara macam ini berlaku? Sebab kalau kita membuat pendekatan lama, seperti mana kita bagi dia duit, kita bagi dia kedai, kita bagi dia berbagai-bagai kemudahan untuk dia maju, nampak gayanya bukan suatu kerja yang mudah. Kerana mereka itu terdiri daripada apa yang disebutkan, mereka itu kaya dengan kemiskinan. Faham? Mereka itu sangat kaya dengan kemiskinan. Apa dia? Segala yang tak ada itu ada padanya. Apa yang tak ada itu? Harta tak ada, pengalaman tak ada, dilihat orang pun mereka itu ibarat apa nama kita panggil itik tak sudu, ayam tak patuk, itik tak sudu, ya. Dalam masyarakat mereka rasa rendah diri sangat. Jadi mereka itu kaya dengan kemiskinan. Maka oleh kerana itu kita telah menyebutkan bahawa putaran ganas kemiskinan, kemiskinan inilah ialah satu pusingan yang sangat ganas. Maka bagi mereka yang nak menyelamatkan mereka dari putaran ganas, moyangnya miskin, turun kepada toknya turunkan kemiskinan kepada ayahnya turun kemiskinan kepada bapa dia, kepada dianya. Dan kalau tak ada siapa menyelamat dalam masa pusingan ini berlangsung, maka ia akan menjadi satu kesulitan. Sebab itu, Yayasan Basmi Kemiskinan mewujudkan asrama di mana anak-anak kepada orang-orang yang kita panggil hardcore poor ini, kita bawa ke asrama kita bagi menentukan supaya mereka diasuh semula, diberikan semangat baru, latihan baru, budaya baru, supaya apa? Supaya dia tidak lagi terheret-heret, terikut-ikut dengan budaya lama yang ditinggalkan oleh tok neneknya dulu, dan dia, kita berharap menjadi seorang baru di muka bumi ini, seorang yang baru. Bahkan kita mahu mereka ini membawa watak yang berbeza, iaitu watak yang sentiasa ingin bangun berjaya, ingin membantu orang dan sebagainya. Pada semua yang mengenali saya, mengenali Yayasan Basmi Kemiskinan yang daripada tahun 1990, maklumlah sudah lama sangat. Mungkin ada yang kita sudah pun terlepas pandang di mana mereka berada. Masuklah ke laman web kita, carilah kita balik semula. Mari kita bersatu semula kerana sejarah yang ada kepada tuan-tuan bagi membangunkan sekumpulan sasaran Sasar YBK
Kemudian silaturahim antara kita untuk menjayakan kerja-kerja ini sangat mahal harganya. Kita di peringkat awal meletakkan sejuta harapan sebagai tema kita. Makan malam kita itu temanya. Maka sekarang dengan pendekatan baru, mari kita meletakkan juga gagasan kita sejuta harapan kepada gerakan membasmi kemiskinan dan bina kejayaan ini, bina kesejahteraan ini. Jadi sejuta harapan bermakna kita tahu berjuta orang menaruh harapan kepada Yayasan Basmi Kemiskinan, kepada kerajaan. Dan Yayasan Basmi Kemiskinan ingin mengambil peluang dan kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah berjaya dengan kehendak Allah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan Yayasan Basmi Kemiskinan sangat yakin bahawa kemampuannya, kebolehannya ataupun networkingnya yang di peringkat dunia itu akan berjaya membawa berjuta harapan kepada rakyat Malaysia bagi menghadapi masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.